Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas alih bentuk komunikasi semester 3 pengajian am. Okey. Dalam video-video sebelum ni kita telah pun menyelesaikan berbagai jenis pola untuk soalan alih bentuk komunikasi. Contohnya kita dah selesaikan soalan pola umum, pola perubahan, pola perbandingan, pola dua jadual, pola yang ada soalan yang berbentuk catapai, graf bar, soalan yang ada keyword statistik, analisa. Dan itu semua soalan-soalan yang pernah dikeluarkan dalam soalan STPM daripada tahun 2013 hingga 2019. Soalan kali ini cikgu petik daripada soalan STPM 2012. Soalan yang mempunyai dua jadual juga. Tetapi keywordnya berbeza daripada soalan-soalan sebelum ini. Apakah keywordnya? Yang keyword yang mendapat permintaan ramai daripada guru dan pelajar, iaitu bagaimana untuk menyelesaikan soalan yang mempunyai keyword hubung kait. Jadi kali ini kita akan cuba selesaikan soalan berbentuk hubung kait. Welcome to YouTube channel Zalina Basri. Baiklah, dalam slide yang disertakan kali ini, cikgu ada berikan beberapa contoh soalan yang menunjukkan berbagai bentuk soalan hubung kait. Contohnya seperti soalan yang pertama ni. Soalan ini mempunyai dua jadual. Jadual di atas dan jadual di bawah. Dan jika dilihat jadual yang di atas tu mempunyai jadual satu tu mempunyai tajuk dia harga. Harga ekspor barangan utama Malaysia. Manakala dekat dalam jadual yang kedua pula, kita lihat tajuk jadual itu ialah nilai perdagangan ekspor barangan utama Malaysia. Jadi terdapat dua jadual yang berbeza tetapi mengenai tentang produk yang sama, iaitu barangan ekspor utama Malaysia. Jadi ini contoh pertama, soalan yang jika lihat dalam soalannya, arahannya ialah berdasarkan jadual 1 dan jadual 2, tafsirkan hubung kait. Jadi arahannya ialah tafsirkan hubung kait. Terdapat keyword hubung kait di situ. Dan jadualnya ada 2. Jadi soalan ini mengarahkan menghendaki kita supaya menyelesaikan menghubung kaitkan jadual yang pertama dengan jadual yang kedua. Itu maksud hubung kait. Macam mana kita nak menganalisa dua jadual ini. Itu satu contoh soalan hubung kait. Kita lihat lagi dalam slide yang seterusnya. Ini lagi satu. Ini satu lagi contoh soalan berbentuk hubung kait juga. Cuma soalannya keywordnya itu berbeza sikit. Jika kamu lihat dalam soalan tu, kita baca sama-sama berdasarkan jadual yang diberikan di bawah. Kaitkan jumlah pengidap dan kematian pesakit malaria. Jadi di sini arahannya ialah kaitkan. Samalah maksudnya dengan hubung kait. Dan terdapat sebenarnya di situ terdapat dua jadual. Walaupun di dalam bentuk satu jadual, tapi sebenarnya di dalam tu ada dua jadual, iaitu jadual jadual untuk pengidap, dan satu lagi ialah jadual untuk kematian pesakit malaria yang dicantumkan dalam satu jadual. So wujudlah satu jadual baru. Baik, daripada soalan yang cikgu tunjukkan tadi, terdapat dua soalan, dua bentuk soalan hubung kait. Cikgu harap pelajar dapat kenal pastilah secara umum
ciri-ciri soalan berbentuk hubung kait. Okey, yang dua jadual dan dua jadual yang digabungkan dalam satu. Okey, jadi itu ciri-ciri secara umum. Okey, sekarang cikgu nak ajak pelajar untuk mengenal pasti secara terperinci bentuk soalannya, supaya lepas ni pelajar dapat dapat kenal pasti dengan lebih jelas bagaimana bentuk soalan hubung kait ni dan bagaimana langkah untuk menyelesaikannya. Okey? Jadi sekarang kita dah tahu bentuk soalannya ada dua jadual, keywordnya kaitkan atau hubung kait atau tafsirkan berkaitan, apa-apalah yang berkaitan dengan kita kena kaitkan kedua-dua jadual ni. Okey? Sebelum ni kita dah cuba selesaikan soalan yang dua jadual juga, tetapi dalam bentuk pola perbandingan dan pola perubahan. Okey, kali ni soalan dua jadual dengan arahannya ialah hubung kaitkan antara dua jadual tu. Okey, jadi kita dah tambah satu lagi keyword daripada soalan dua jadual. Okey. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjukkan dekat dalam contoh soalan ini. Okey, cikgu ambil soalan yang baru pula, iaitu soalan bertajuk bilangan kes tangkapan. Okey, bilangan kes tangkapan, pelbagai kesalahan dan juga nilai denda. Okey, nilai denda bagi pelbagai kesalahan warga negara asing. Okey, ini soalan yang ketiga lah yang cikgu tunjukkan dekat pelajar. Okey, bagaimana bentuk soalannya. Kan hampir sama kalau dilihat bentuk soalannya tu, bentuk soalan tu hampir sama. Kalau soalan hubung kait ni macam itulah bentuk soalannya. Okey, tapi akan datang cikgu tak tahulah. Ini yang setakat yang pernah dikeluarkan untuk pelajar. Okey, jadi langkah pertama, kita baca soalan bersama-sama. Kita baca dulu soalan bersama-sama seperti biasa. Bila dapat soalan, kita akan baca dulu soalan sampai habis dan kita akan tentukan kehendak soalan. Kemudian barulah kita akan tentukan analisa datanya, analisa pengetahuannya, dan juga kita akan rancang penulisan jawapan kita daripada intro sehinggalah perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan kesimpulan. Itu adalah step untuk menulis jawapan agar kita tidak hilang mana-mana markah yang wajib kita dapat. Okey. Jadi di sini kita baca soalan bersama-sama Okey, soalannya berdasarkan jadual 1 dan 2 di bawah, bincangkan hubung kait kes tangkapan dan nilai denda pelbagai kesalahan warga negara asing, negara-negara terpilih pada tahun 1995, 2000 dan 2005. Okey, itu soalan. Langkah kedua, kita tentukan kehendak soalan. Baik, sekarang kita akan tentukan kehendak soalan. Okey, daripada soalan yang diberi, kita cuba cari dalam ayat yang pertama tu terdapat sebarang keyword atau apa-apa kehendak soalan. Okey, ada tak? Okey, jadi pelajar pasti akan dapat kenal pasti bahawa kehendak yang pertama ialah bincangkan hubung kait kes tangkapan dan nilai denda. Okey, jadi itu kehendak yang pertamalah. Hubung kait tu maksudnya kehendak untuk analisa data. Ada tak sebarang kehendak untuk analisa pengetahuan? Bincangkan hubung kait kes tangkapan dan nilai denda pelbagai kesalahan warga negara asing, negara-negara terpilih pada tahun 1995, 2000 dan 2005. Jadi setelah kita baca soalan ini, dah baca 2-3 kali dah, ada tak terdapat analisa pengetahuan? Tak ada. Okey, jadi bila tak ada, berapa format jawapannya? 2 tambah 0, 1 tambah 3, 2 tambah 0, 2 tambah 2, 1 tambah 3, atau 4 tambah 0. Okey, jadi kita dapati bahawa kehendak soalan ni hanya kita selesaikan soalan, bincangkan hubung kait antara kes tangkapan dan nilai denda sahaja. Okey, tak ada permintaan untuk analisa pengetahuan. Oleh itu format jawapannya ialah 4 tambah 0.
kosong. 4 tambah kosong. Dan soalan ini secara tak langsung formatnya ialah format gabungan, iaitu di dalam satu perenggan mesti ada analisa data dan mesti ada analisa pengetahuan. Okey, dalam satu perenggan jawapan, perenggan pertama, contohnya lah perenggan pertama mesti ada analisa data dan di bawah-bawahnya kita tambahkan dengan analisa pengetahuan. Okey, jadi 4 tambah kosong, format gabungan kita dah dapat. Langkah ketiga, kita tentukan analisa data. Okey, tadi kita dah baca soalan dan kita dah tentukan kehendak soalan. Okey, kali ini kita akan menganalisa data. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan kepada pelajar. Jadi langkah pertama, pelajar mesti kenal pasti dulu maklumat yang diberi untuk soalan hubung kait ni, apa yang mesti ada. Okey, jadi biasanya dalam soalan tu keywordnya mestilah hubung kait lah, sebab ini soalan tentang hubung kait kan yang kita nak cuba selesaikan. Okey, yang perkara yang mesti ada, ciri-ciri soalan hubung kait ni mesti ada 2 jadual. Okey, 2 jadual. Jika dilihat kat dalam soalan ni, jadual ini bentuk soalan yang dulu yang first time bentuk soalan hubung kait first time dikeluarkan. Okey, jadi bentuk soalannya pada awalnya dulu dia bentuk macam ni. Ada jadual 1, ada jadual 2. Jika pelajar lihat, okey, dia ada tulis jadual 1, jadual 2. Kan? Okey, jadi dekat jadual 1 dalam soalan ni dia cerita tajuknya ialah bilangan kes tangkapan. Okey, kemudian dekat dalam jadual 2 pula kita lihat tajuknya ialah nilai denda pelbagai kesalahan berkaitan dengan warga negara asing. Okey, jadi walau tajuknya ada 2. Itu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dia mesti ada 2 jadual. Okey, mesti ada 2 jadual kat situ. Jadual 1, jadual 2 tu ciri yang pertama. And then ciri yang kedua, daripada 2 jadual ni tajuknya berbeza tetapi menceritakan tentang perkara yang sama. Apa tu? Okey, tajuk berbeza tu maksudnya jadual 1 cerita tentang bilangan tapi tentang kesalahan warga negara asing. Bilangan tangkapan tentang warga negara asing. And then dekat jadual 2 cerita tentang nilai denda. Tapi nilai denda tajuk yang sama tu maksudnya ialah menceritakan tentang warga negara asing yang kena tangkap tu. Nilai denda dia berapa. Okey, jadi perkara yang sama tetapi tajuk dia berbeza. Okey, jadi itu ciri-ciri persamaannya yang kedua. Okey, and then yang ketiga, ciri-ciri untuk soalan hubung kait ni ialah jika dilihat dekat dalam perkara. Kalau kat tepi tu, kalau lihat kat dalam jadual tu, kat tepi tu negara. Dalam jadual 1 negaranya ada Indonesia, Thailand, Filipina, Bangladesh dan Bangladesh. And then dekat bawah jadual yang kedua, cuba lihat. Sama kan? Negara yang sama. Okey, itu syarat yang paling penting kat situ. Okey, perkara dekat bahagian perkara tu, negara tu negara yang sama pada jadual 1 dan juga jadual yang kedua. Mesti perkara yang sama. Kalau berbeza, maka soalan ini kita tak boleh selesaikan secara pola hubung kait. Okey? Jika sama, maka barulah boleh kita selesaikan dia dengan kaedah pola hubung kait ni. Okey, and then terdapat lagi ciri lain dalam jadual yang pertama. Kita lihat unit dia ialah kes lah, bilangan tangkapan kes. And then dekat dalam jadual yang kedua, unitnya ialah RM. Okey, nilai denda dalam nilai RM. Okey, itu 2 unit. Terdapat 2 unit yang berbeza. Okey, biasanya berbezalah. Okey, and then tahun, tempoh. Tempoh yang diberi sama. Okey, kalau dekat jadual yang pertama 1995, 2000 dan 2005, dalam jadual yang kedua juga sama tempohnya. 95, 2000 dan 2005. Okey, mesti ciri-ciri ini semua mesti ada, barulah kita boleh selesaikan soalan
kehendak soalan hubung kait ni. Okey? Jadi perlu kenal pasti dulu. Pelajar perlu kenal pasti dulu. Ada tak ciri-ciri ni? Ada jadual 1, jadual 2. Okay, and then perkara tu kat tepi tu, kalau macam soalan ni, contoh negara tu mesti sama, bilangan yang sama. Okay, jumlah tu kadang-kadang jadual 1 ada, jadual 2 tak ada. Jadi tak ada masalah, itu bonus. Okay, and then tempohnya sama, unit berbeza. Kadang-kadang biasanya unit berbeza, tetapi tempoh dan perkara ataupun nama negara tu mesti sama. Baru kita boleh selesaikan soalan ni mengikut kehendak hubung kait. Okey? Diharap pelajar jelas untuk ciri-ciri. Baik, sekarang setelah kita tentukan cirinya, barulah kita akan menganalisa data. Okey? Jadi bagaimana cara kita nak menganalisa data untuk soalan hubung kait ni? Ada kaedah lain ke? Okey, sebelum ni kita ada pola ubah, pola banding. Okey, dalam pola umum pun ada pola ubah, pola banding. Dalam pola 2 jadual pun ada pola ubah, pola banding. Dalam carta pie graf pun ada pola ubah, pola banding. Okey, untuk hubung kait juga yang mana satu? Pola ubah ke pola banding? Cuba teka. Okey, untuk soalan hubung kait ni kita akan gunakan pola perubahan. Okey, jadi seperti biasalah. Okey, terdapat 3 tahun, bermakna kita boleh selesaikan soalan ini dengan bentuk pola perubahan. Okey. Jadi pola perubahan di sini pelajar akan tentukan seperti biasa. Okey, daripada negara Indonesia sehinggalah negara Bangladesh, pelajar tentukan pola perubahannya. Okey. Jadi mari kita cuba selesaikan soalan ini. Pola perubahannya kita lihat bagaimana bentuknya. Okey, analisa data ini. Okey, untuk jadual 1, pola perubahannya kita lihat Indonesia. Okey, untuk Indonesia daripada tahun 1995 hinggalah ke tahun 2005, okey, mengalami peningkatan. Thailand pula mengalami penurunan. Filipina mengalami peningkatan, dan Bangladesh pola turun dan naik. Tidak konsisten, turun naik. Okey, dan jumlah keseluruhannya meningkat bagi bilangan kes tangkapan ini. Okey, ini untuk jadual yang pertama. Okey, seterusnya kita akan tentukan analisa data pola perubahan bagi jadual yang kedua. Okey, kita lihat negara Indonesia, nilai dendanya daripada tahun 1995 hingga tahun 2005. Okey, meningkat. Thailand juga meningkat. And then Filipina menurun, Bangladesh turun, naik semula. Itu tidak konsisten, dan jumlah besarnya meningkat. Okey, jadi kita dah tentukan analisa data untuk pola perubahan bagi kedua-dua jadual ini. Okey, kemudian apa langkah seterusnya? Okey, setelah kita tentukan analisa pola perubahannya, langkah seterusnya, langkah yang kedua untuk analisa data ini, okey, kita akan bina 2 jadual. Okey, lihat di situ. Okey, jadual 1 kita tulis kat tepi soalan tu, jadual 1 J1 J2. Okay, kemudian tulis dekat tepi tu nama-nama negara tu, short form je tak apa. Macam ni cikgu tulis I, T, F, B. Indonesia, Thailand, Filipina, Bangladesh. Okay, buat macam tu. Simple je. Ini untuk nota kita je, supaya kita senang nak buat analisa. And then kita salin semula. Jadual 1 tadi cikgu tulis kat sini J1. Okay, jadual 1 meningkat, menurun, meningkat, tidak konsisten. Okay, and then jadual 2, okay, meningkat, menurun dan tidak konsisten. Okay, ini mengikut negara tu tadi. Okay, sekarang barulah kita pergi ke step yang seterusnya. Okay, ini tadi step yang pertama, kita tentukan pola perubahannya. Step yang kedua, kita gabungkan jumlah jadual 1 dan jadual 2. Okay, and then langkah yang ketiga, kita kenal pasti apa persamaan untuk kedua-dua jadual ni. Kita nak buat jawapan kita tu, kita nak tentukan dalam jawapan kita tu macam mana. Nak plan lah kan, dalam jadual kita ni nak tulis apa. Okay, contohnya lah, cikgu bagi contoh. Mungkin belajar tak faham. Cikgu cakap, kita lihat kat dalam jadual 1 dengan jadual 2 tadi, ada tak yang kedua-duanya meningkat? Jadual 1 meningkat, jadual 2 meningkat, jadual kedua pun meningkat. Kedua-dua. Contohnya kita lihat kat sini Indonesia, jadual 1 meningkat, jadual 2 meningkat. Indonesia, kan?
Okey, lihat kat situ. Okey, jadi itu kita boleh jadikan satu idea. Kemudian kita lihat jadual 1 meningkat dan jadual 2 menurun. Ada tak? Jadual 1 meningkat, jadual kedua menurun. Ada tu. Negara Filipina. Okey, jadi itu dah jadi idea yang kedua kita. Okey, and then yang ketiga kita lihat kedua-duanya mengalami pola tidak konsisten turun naik. Ada tak? Okey, ada tu. Bangladesh, kan? Kedua-duanya mengalami pola tidak konsisten iaitu turun naik. So itu dah jadi idea kita yang ketiga. Dan yang keempat, Thailand. Turun satu, jadual 1 turun, jadual 2 naik. Okey, jadi kita dah tentukan empat jenis hubung kait. Itulah nama dia hubung kait. Jadual 1 dengan jadual 2, hubung kaitnya ialah jadual 1 meningkat, jadual 2 meningkat, iaitu negara Indonesia. Dalam jadual tu. And then hubung kaitnya yang kedua, jadual 1 menurun tetapi jadual kedua meningkat, iaitu negara Thailand. Kan? Itu hubung kaitnya. Okey, nanti cikgu ajar macam mana cara nak tulis ayat ideanya. Okey, and then yang ketiga tadi kita dah tentukan idea yang ketiga, Filipina, jadual 1 meningkat, jadual kedua menurun, dan Bangladesh untuk idea yang keempat, jadual 1 turun naik, jadual 2 juga turun naik. Jadi itu terdapat 4 trend, 4 jenis hubung kait. Bolehlah kita masukkan ke dalam jawapan kita. Kita kan nak 4 kan, pola 4 tambah kosong tadi kan. So cukuplah 4 tambah kosong untuk jawapan kita bagi kehendak soalan hubung kait ini. Okey? Jadi begitulah kaedahnya, bagaimana cara untuk kita selesaikan soalan pola hubung kait. Okey, dah siap. So kita pun boleh tentukan dalam jawapan kita nanti, perenggan 1 nak tulis apa, perenggan 2 kita nak tulis apa, perenggan 3 nak tulis apa, perenggan 4 nak tulis apa. Okey, langkah terakhir kita tentukan analisa pengetahuan. Dah siap alih bentuk komunikasi kita. Okey, jadi kita dah pun selesai mengenal pasti ciri-ciri kehendak soalan hubung kait. Okey, ingat balik ciri-cirinya, mesti ada 2 jadual. Yang pertama mesti mempunyai keywordnya lah, hubung kait ke, kaitkan ke, and then mesti mempunyai 2 jadual. Okey, ada 2 bentuk soalan. Okey, jadualnya tapi menunjukkan bahawa ia mempunyai 2 jadual, iaitu jadual 1 bincangkan tentang satu tajuk, contohnya macam seperti dalam soalan ni, bilangan kes tangkapan, and then ada jadual yang kedua, nilai denda untuk kes tangkapan. Okey, tapi isunya tentang warga asing. Okey, isunya sama tetapi tajuk jadual berbeza. Okey, jadual dari segi jadual, and then dalam jadual tu negaranya sama. Okey, bilangan negara sama dan negara yang sama, and then tempohnya mesti sama.
Okey, kalau 3 tahun, kedua-dua jadual mesti 3 tahun. And then unitnya berbeza. Okey, kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Okey, jadi mesti pastikan sama untuk kedua-dua jadual ini. Okey, jadi itu antara ciri-ciri untuk dua jadual ni. Supaya kita boleh selesaikan soalan ni mengikut kehendak soalan hubung kait. Okey, seterusnya barulah kita boleh selesaikan soalan ini. Untuk soalan hubung kait ini kita selesaikan dengan menggunakan pola perubahan. Okey. Okey, jadi langkah pertama tadi kita dah tentukan pola perubahannya, kemudian kita dah gabungkan analisa data daripada jadual 1 dan jadual 2, dan kita lihat polanya setiap mengikut jadual 1 dan mengikut hubung kait untuk jadual 1 dan jadual 2. Okay, and then barulah kita tentukan dalam setiap perenggan kita nak tulis ID kita macam mana. Okay, contohnya seperti Indonesia, bilangan kes tangkapannya meningkat dan nilai dendanya juga meningkat. Macam tu cara nak tulis ayat ID-nya. Okay, sama juga untuk contohnya pola contohnya bagi negara Filipina, kita nak buat ayat dia macam mana. Bilangan kes tangkapannya meningkat tetapi nilai dendanya menurun, iaitu negara Filipina dari tahun 1995 hingga tahun 2005. Macam tu cara tulis ayat dia, tahu mesti ada tempoh, mesti ada isu, okey, dan juga mesti ada nama negaranya. Okey, barulah ayat idea kamu itu boleh mendapat markah. Berapa markah untuk idea? 1. Okey, berapa markah untuk huraian? 2. Okey. Jadi markah huraian 2 tu, markah huraian tu 2, iaitu analisa data. Okey, analisa datanya kamu boleh tulis seperti biasa kerana maklumatnya lengkap di sini. Okey, ada maklumatnya lengkap di sini. Okey, jadi untuk pola perubahan tak ada masalah. Kamu boleh buat kamu boleh menulis datanya seperti biasa. Okey. And then analisa pengetahuan. Dalam setiap perenggan mesti ada analisa pengetahuan. Boleh tulis 2 atau 3 ayat yang bersesuaian dengan idea dalam setiap perenggan itu. Okey. Dan jangan lupa tuliskan pendahuluan dan kesimpulan. Jadi itulah kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan kita untuk soalan berkaitan dengan hubung kait pada kali ini. Diharap pelajar dapat dapat mengenal pasti kehendak soalan dan dapat menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan soalan pola hubung kait kali ini. Okey. Jumpa lagi. Semoga video kali ini sangat memberi manfaat kepada semua pelajar. Okey, jumpa lagi. Oh, lupa. Untuk video yang seterusnya, cikgu nak bincangkan soalan berkaitan dengan pola luar biasa pula. Okey, jumpa lagi. Bye. Thanks for watching.